Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey. Hari ini seperti biasa saya akan live untuk sharing dengan tuan-tuan tips bagaimana untuk kita mengelakkan rumah kita daripada dipecah masuk. Agak lewat sikit hari ini, tapi hujung minggu saya live daripada rumah. Alhamdulillah ada masa, saya allocate sikit masa untuk kita buat sharing dengan tuan-tuan secara konsisten, supaya dapat bagi manfaat kepada semua, berkenaan dengan tips bagaimana untuk kita mengelakkan rumah kita daripada dipecah masuk, insyaAllah. Alright. Okey, saya harap hujung minggu ni semua orang sihat dan dapat menjalani SOP PKP dengan baik. Hujung minggu musim PKP ni tak banyak perubahan sebab semua orang kena stay dekat rumah. Anak-anak pun kena stay dekat rumah, tak boleh keluar-keluar. And then insyaAllah harap semua orang dapat beraktiviti yang bermanfaat lah di rumah. Alright. Okey, pagi ni kita akan kongsikan tips yang seterusnya, tips yang ke-6. Okey, tips yang ke-6 ni lah tips bagaimana untuk kita mengelakkan rumah kita daripada dipecah masuk. Okey, setiap tips yang saya kongsikan ni adalah tips yang mudah dan murah, yang mana tuan-tuan boleh praktikkan tanpa orang kata melibatkan kos yang terlalu tinggi. Orang kata dapat manfaat yang insya-Allah dapat membantu sedikit sebanyak bagi memberi satu kekangan kepada perompak atau penjenayah atau siapa-siapa yang berniat tidak baik untuk memecah masuk rumah kita, insya-Allah. Okey, tips ni tuan-tuan boleh amalkan. Kita ada provide 50 tips. 50 tips tuan-tuan boleh pilih. Saya tak kata 10 atau 20 tips yang perlu diamalkan. Sekadar 2 ke 3 tips sudah memadai untuk orang kata memberi satu safety precaution ataupun satu langkah jaga-jaga untuk membantu mengelakkan rumah kita daripada dipecah masuk. Tuan-tuan boleh implementkan tips ni mengikut kesesuaian kediaman. Mungkin bagi yang tinggal di perumahan teres, mungkin ada tips yang sesuai untuk mereka. Mungkin mereka yang tinggal di bahagian di kawasan perumahan, mungkin perkampungan, mungkin ada tips yang sesuai, ataupun lot banglo mungkin ada setengah tips yang berguna untuk dia orang. Alright, tips yang ke-6 yang ingin saya kongsikannya adalah tips yang ke-6 adalah tipsnya orang kata kalau tuan-tuan ada melanggan surat khabar, mungkin tipsnya tuan-tuan kena stop langganan tersebut. Tapi saya kira sekarang ni langganan pada surat khabar adalah sangat minimum dan tak semua orang akan langgan surat khabar. Satu lagi tipsnya untuk mengelakkan peti surat daripada penuh. Biasanya jika peti surat kita penuh ataupun ada surat yang macam terkumpul, dia akan memberi satu indikasi atau memberi satu gambaran kepada penjenayah atau perompak bahawa sudah pasti tidak ada penghuni di dalam rumah tersebut. Jadi tipsnya untuk kita mengelakkan berlaku lambakan surat ataupun bil-bil, tipsnya mudah saja. Tuan-tuan perlu besarkan peti surat tersebut dan orang kata make sure peti surat yang tuan-tuan pilih tu peti surat yang agak dalam dan mempunyai bukaan pintu yang luas sikit dan yang selesa untuk let's say kalau kata postman datang and then drop drop surat tuan-tuan terus masuk ke bahagian bawah, dan mungkin kata tuan-tuan tinggalkan rumah untuk jangka masa 1 minggu dan peti surat tersebut adalah sufficient ataupun cukup luas untuk menampung surat-surat tuan-tuan. Make sure tuan-tuan cari sampul surat peti surat yang besar dan sikit dalam, dan apabila postman ataupun delivery guy datang, dan dia orang drop terus masuk ke bahagian dasar. Dan kita maknanya kalau kata perompak atau penjenayah dia orang lalu lalang atau dia orang buat survey, dia orang akan perasan tidak ada nampak lambakan surat ataupun bil dalam tersebut. And then tuan-tuan boleh buat satu note dekat situ. Please, biasanya macam delivery guy, dia orang kalau dia missing delivery, dia orang akan letak satu missing note. Missing note ni sangat bahaya juga, sebabnya perompak-perompak akan datang dan tengok missing note tu, dan dia orang dapat tengok ada satu tarikh yang menyatakan bila dan tarikhnya bila
orang kata missing delivery yang berlaku. So ini akan memberi satu orang kata indikator yang sangat bahaya lah untuk kita, dan kita boleh kita suggestkan tuan-tuan boleh letak satu note, tuliskan dekat bahagian dekat postbox tu, sila letakkan missing note di dalam peti surat. Okey, itu adalah salah satu langkah untuk kita mengelakkan daripada missing note dilekatkan di pagar ataupun di tombol pintu rumah. Alright, tips ni sangat mudah, tetapi impactnya sangat bagus untuk kita memberi satu gambaran yang berlakunya orang kata pick up dan orang kata collection surat. So ini akan memberi satu gambaran yang baik lah, maknanya menunjukkan ada penghuni dalam rumah tersebut. Okey, insyaAllah. So tips ni sangat mudah dan murah untuk diperhatikan, dan seperti saya cakap tadi, tuan-tuan boleh pilih 2-3 tips untuk dipraktikkan. InsyaAllah ia akan memberi satu satu langkah jaga-jaga ataupun langkah keselamatan bagi mengelakkan rumah kita daripada dipecah masuk atau menjadi orang kata sasaran perompak. Alright, okey. Saya harap perkongsian ini dapat orang kata memberi manfaat pada semua, dan kita mohon tuan-tuan follow kita punya page dan cuba share tips ni. Kadang-kadang tips yang mudah sebegini sangat diperlukan untuk kita punya saudara mara ataupun rakan-rakan, untuk dia orang praktikkan, untuk dia orang kata at least kita membantu dia orang dalam menjaga harta benda ataupun keluarga dia orang. Jadi apa yang baik tu kita mohon tuan-tuan share dan orang kata follow kita punya page, dan orang kata kongsikan kebaikan, manfaat, sekurang-kurangnya ada amal jariah yang kita lakukan, insyaAllah. Alright, jika tuan-tuan ada sebarang orang kata cadangan ataupun idea ataupun tips yang tuan-tuan rasa sangat berguna untuk dikongsikan, tuan-tuan just PM kita punya page atau mesej kita, dan kita akan cuba kongsikan. Jika orang kata tips yang tuan-tuan kongsikan tu sangat manfaat, dan kita akan masukkan dalam kita punya kita punya buku, atau dan kita akan provide secara percuma. Dan saya ingin kongsikan satu link untuk tuan-tuan. Kita ada 50 tips yang kita dah siap bukukan, dan kita akan beri pada tuan-tuan untuk di-download secara percuma. Dan mungkin tuan-tuan kalau rasa ini bermanfaat, boleh kongsi juga dengan rakan-rakan ataupun saudara mara yang terdekat lah. Dan okey, link yang tuan-tuan boleh download adalah di kita buat shortener link. Okey, bit.ly/50 tips tips-fpl. Alright. Okey, tak apa, saya akan masukkan link tu lepas pada live ni. Saya akan tulis link tersebut di ruangan komen, dan tuan-tuan boleh terus copy dan terus download, dan mungkin boleh share dengan siapa-siapa sebab ianya percuma, insyaAllah. Alright, terima kasih untuk masa tuan-tuan. Jika ada apa-apa cadangan boleh terus PM kami, insyaAllah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.